Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulil amin habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertamanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada waktu maghrib ini, dapat bersembahyang maghrib di surau. Alhamdulillah. Dan kemudiannya kita cuba untuk memberi masa yang terluang ini sementara menunggu waktu Aisyah, kita meneliti, menelaah sedikit sebanyak ayat-ayat Quran yang dapat kita baca pada malam ini. Moga-moga menjadi pengajaran dan peringatan kepada kita. Jadi insyaAllah pada malam ini, pada muka surat 111, kita akan membaca dan menafsirkan ayat yang ke-165 daripada surah Al-Baqarah sehinggalah kepada ayat 167, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adab. Idh tabarra'a alladhina ittaba'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. Jadi ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah ayat yang ke-165 hingga 167 dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang dari segi tafsirnya kita melihat muka surat yang sama, ayat yang kita baca sebentar tadi, baris yang ke-5 dari bawah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Pada muka surat 111 ni. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan sebahagian manusia, yang ada di kalangan manusia ni, yang dia itu mengambil min dunillah, selain daripada Allah, sebagai andada, Tuhan dia, sebagai sekutu dia.
sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu wa minan nasi man taghlu bihimul jahalah, iaitu wa minan nasi, sebahagian daripada manusia ni, di mana dia ni telah sampai kejahilan, tak sampai kejahilan yang tinggi, jahil sangatlah, melampau sangat jahil dia. Dia buat apa? Sebab apa dia melampau jahil dia ni? Maknanya dah cerdik benar lah, melampau dah berlalu dari segi jahil dia ni. Ayyattakhidha min ghairillahi andada. Tak mana jahil sangat dia ni. Sebab apa dia ni jahil sangat? Darjat kejahilannya sangat tinggi, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Bahawa ayyattakhidha, bahawa dia itu mengambil selain daripada Allah sebagai andada, sebagai sembahan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tu andada? Boleh jadi di kalangan ru'asa, ketua-ketua, boleh jadi juga seteru bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di kalangan ru'asa, pemimpin, di kalangan ketua-ketua. Wa asnaman, ataupun di kalangan sembahan berhala dan berhala. Jadi ada dan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ni, bahawa sekalangan manusia itu ada yang mengambil Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan ini, taghut ini, dan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sembahan yang batil ini, ataupun diistilahkan sebagai taghut, taghut ini segala sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikut tafsir ni boleh jadi dua. Pertama, ru'asa, pemimpin, yang kedua. Yang kedua tu berhala, untuk sembah berhala, untuk ikut ke pemimpin, taat, patuh, sayang, redha, minta redha manusia, redha pemimpin. Duduk mengaku sini, mengaku pagi, mengaku petang, mengaku dini hari. Cari masa pemimpin tu free. Oleh cakap mudah, kena kenal lah, kena kenal pemimpin tu. Nak cakap dengan Pak Yah pemimpin besar. Masa bila dia free, dia senang cakap layan orang. Kadang-kadang waktu subuh, telefon masa tu lah. Kalau dia free pukul 6 pagi, telefon pukul 6 pagi. Nak cakap pemimpin besar bukan senang. Cari masa dia, cari masa kalau dia redha. Dia suka, dia boleh layan kita, sayang ke dia, redha ke dia, taat kepada dia. Itu masalah ni. Hak ni yang dimasukkan anda dan minar ru'asa. Kita patuh sangat ke dia, kita patuh di kalangan pemimpin, ataupun juga sembahan di kalangan asnaman, sembahan di kalangan asnaman, di kalangan asnam, berhala. Yuhibbunahum kahubbillah, yuhibbunahum kahubbillah. Penyembah-penyembah ini disuka kepada mereka itu. Suka kepada siapa? Pemimpin dia ni, suka kepada berhala dia ni, kahubbillah, seperti mereka ini menyukai Allah, menyintai Allah, seperti kalau orang mukmin ni, dia cinta Allah Subhanahu wa taala, dia patuh Allah Subhanahu wa taala, dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Kalau orang ni mengambil ru'asa sebagai anda dan
mengambil asnaman sebagai andadan, dia begitu juga. Dia cinta juga kepada Tuhan-Tuhan mereka ini. Boleh jadi Tuhan ini di kalangan pemimpin-pemimpin ataupun di kalangan berhala. Jadi dia membesarkan pemimpin itu pada tempat yang tidak wajar, membesarkan pemimpin itu, taat pemimpin itu. Tak kira pemimpin itu salah ke tak, dia taat. Dia mengagungkan pemimpin itu walaupun pemimpin itu cakap benda doktor. Dia mengagungkan juga. Dan dia cintakan pemimpin itu walaupun pemimpin itu tidak layak dicintai mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cari redha pemimpin itu duk taat belaka. Itu maksudnya. Dia mencintai seteru-seteru sembahan-sembahan selain daripada Allah ini kahubbillah, seperti dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyu'azzimunahum, mereka ini membesarkan mereka itu, membesarkan andadan itu. Wa yakhda'una lahum, dan mereka ini turut patuh. Sedangkan turut patuh kepada pemimpin ini, tuan-tuan sekalian, dia turut yang muqayyad, bukan mutlak. Taat kepada pemimpin tidak boleh secara mutlak. Taat dia itu tak ada itu. Betul ikut mana? Betul ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sifat kita. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah. Orang mukmin ni, orang beriman, taat kepada Allah secara mutlak. Tak boleh petikai dah. Hukum Allah, syariat Allah tak boleh petikai. Dan itu dah sibratullah. Sibrat Allah itu dah. Jangan pandai-pandai kita nak sibrat hak lain, nak acu hak lain. Itu agama Allah, bukan agama milik manusia, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat acuan dia, sibrat Allah. Kita ni ikutlah. Jangan pandai-pandai kita nak ubah. Ati Allah wa ati'u ar-rasul. Tengok perkataan ati'u tu dia ulang. Ati Allah wa ati'u ar-rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Maknanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul mutlak. Sebab tengok tu, ulang tu, ati'u ati Allah wa ati'u ar-rasul mutlak. Tapi perkataan ati'u dah ulang untuk ulil amri. Quran dah kata ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ati'u ulil amri, dah kata. Ini tinggal situ kan. Ati'u Allah tu dah ulang 3 kali, ulang 2 kali dia untuk taat Allah, untuk taat Rasul. Tapi ulil amri dah diulang perkataan ati'u. Sebab taat kepada ulil amri dia adalah muqayyad, tidak mutlak. Dengan syarat nak taat kepada ulil amri itu, ulil amri taat kepada Allah, ulil amri itu taat kepada Rasul. Kita bimbang kalau kita taat kepada ulil amri ini secara mutlak, walaupun mereka ini menentang Allah, menentang Rasul, kita taat kepada dia. Maknanya jadi andadan ni. Dia mencari, dia mengambil andadan min dunillah, selain daripada Allah. Orang mukmin betul beriman ambil Allah, ambil hukum Allah secara mutlak, tak boleh nak bersoal. Wa yakhda'una lahum, dan mereka ini tunduk kepada mereka, tunduk kepada anda tadi itu. Tunduk kepada pemimpin setunduk-tunduknya. Dia tunduk itu kahubbil mu'minina lillahi. Dia tunduk sebagaimana tunduknya orang mukmin kepada Allah. Orang mukmin dia tunduk kepada Allah, dia taat Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Yang mengambil manusia sebagai pemimpin, mengambil manusia sebagai pemimpin, sebagai anda dan dia, ini jenis taat kepada pemimpinnya setaat-taatnya. Ini tak boleh.
Kita kena kenal sempadan kita, tuan-tuan sekalian ya. Kita kena kenal sempadan kita. Nak taat kepada mak ayah pun, mak ayah melahirkan kita. Dari segi zahir ni banyaklah kita berhutang pada mak ayah tu. Quran suruh turut sangat pada mak ayah. Tapi bab salah tak boleh ikut. Bab salah tak boleh ikut. Memimpin itulah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin ni, orang beriman ni, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi kecintaan orang-orang yang mengambil pemimpin tu, orang-orang yang mengambil pemimpin ataupun mengambil bahala sebagai sembahan mereka. Lebih lagi. Tengok orang mukmin dia beriman setara mana. Kita tengok orang ni taat dah pemimpin kepada pemimpin dia, membetul-tuli dah kan taat ni. Tapi tak sama dengan taat orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab taat orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah satu ketaatan yang mutlak. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekuasaan yang berkekalan. Jadi orang mukmin dikenal Allah Subhanahu Wa Taala, dikenal, dia belajar berizat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, asma Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kecintaan dia dengan mengenal secara hakikinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak bertempuh, ia tidak muqayyad, dia sepenuhnya. Sepenuh jiwa dia, jiwa, ruh dia dan sebagainya. Sebab tu orang mukmin kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan orang-orang yang mengambil pemimpin sebagai sembahan mereka. Dok taat nak tergaul. Itu. Kok orang mukmin kecintaannya lebih lagi. Sebab apa? Sebab kecintaan orang-orang ni, orang yang mengambil ketua dia, pemimpin dia sebagai sembahan dia, dia kebanyakannya adalah bertempuh. Bertempuh macam mana? Lepas awal ni turun, dia tak ada tu. Dulu je dengan pemimpin dia taat sungguh-sungguh. Bila pemimpin dia tak ada kuasa, kita taat kepada pemimpin lain tak. Nampak tu? Tak sejati orang mukmin ni lain. Time dia susah, time dia senang, time dia suka, kan? Time dia payah hidup semuanya, dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bertempuh. Ketaatan manusia kepada pemimpin dia, walaupun dia taat sepenuhnya, aku memang nak taat kamu, aku memang nak ikutmu. Kadang-kadang sebab projek je, tak pergi projek tu bawa lari dah. Tak. Tapi pada saat dia taat kepada pemimpin secara membetul-tuli tu, itu dah haram dah. Haram dah situ. Taat kepada pemimpin membelakangi agama Allah Subhanahu Wa Taala haram dah. Walaupun dia dapat banyak projek dengan pemimpin tu je. Bertempuh je. Pak Yahai, bila orang lain tukar dah pemimpin atas tu, dia nyapu kat situ pula, pak baru pula ataupun pemimpin yang sama tapi tak boleh dah projek. Dia marah. Orang mukmin guana-guana pun tetap mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tidak marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada halah keadaan macam mana pun. Selagi hayat di kepandung badan, itulah ketaatannya adalah ketaatan yang mutlak. Itulah patutlah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di sini kecintaan orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih kuat, lebih jitu berbanding dengan kecintaan orang-orang yang mengambil manusia ataupun bahala sebagai sembahan mereka. Ai hubbul mu'minina lillahi asyaddu, lebih kuat
min hubbil musyrikina lil andadi, lebih kuat daripada kecintaan orang musyrik kepada berhala-berhala mereka ataupun kepada pemimpin-pemimpin mereka. Maknanya sejarah berulang lah. Orang musyrikin dulu kita ambil seorang pemimpin ni ataupun ambil berhala tu buat sembah. Lama-lama pemimpin tu dah pemimpin bersilih berganti, ya. Pemimpin mati, Allah tidak mati, ya. Ya. Nah, itu tuan-tuan sekalian. Kemudiannya sambungannya, walau yaral ladzina zalamu, sekiranya walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an, iaitu tafsirannya ialah lau ra'al zalimun, sekiranya telah melihat orang-orang zalim. Orang zalim lihat mana? Ketika mana? Hina yushahiduna al-'azaba, tak kala mereka ini menyaksikan azab al-mu'adda lahum, yang disediakan bagi mereka yaumal qiyamah, pada hari akhirat kelak. Sekiranya orang zalim ni ketika mereka itu melihat azab di hari akhirat kelak, mereka akan dapat tahu, nescaya mereka akan dapat tahu annal qudrata kullaha lillahi wahdah. Dia akan dapat tahu akhirat kelak orang zalim ni, tak kala dia melihat azab, nescaya mereka ini akan menyedari bahawa semua kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Annal qudrata kullaha lillahi wahdah. Bagi Allah itu milik segala kekuasaan. Wa anna Allaha syadidul azab, wa anna Allaha syadidul azab, wa anna azab Allahi syadidun alimun, bahawa azab Allah itu pedih, dahsyat, syadid, alimun, pedih, sangat menderitakan. Ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah menggambarkan keadaan tu. Orang zalim ni bila dia melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, orang zalim ni bila melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, nescaya mereka ini tahu, dia tengok tu mesti dia tahu bahawa kekuatan semuanya milik Allah. Dan dia tengok bahawa semuanya azab Allah ni sangat pedih. Allah gambarkan, dia tengok. Tapi kita tak lah nak tunggu sampai masa tu. Kita sekarang ni yakin tak? Allah Tuhan ya, itu kehendaknya. Sekarang ni Quran kita tak, dan kita nak yakin sekarang lagi. Itu kehendaknya. Walaupun kita nampak mata lagi kita ni, tapi Quran kita tak. Itulah kehendak kita ni. Dan sekarang ni kita nak begitu dah, yakin dah bahawa anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Kena letak situ lah kita ni. Pengajaran daripada ayat ni, kita dari sekarang ni nak begitu dah. Walaupun tak tengok lagi, tapi kita kena yakin dah gitu kedudukannya. Inilah pengajaran yang kita kendaki daripada ayat ini. Wa jawabu lau, dan jawab lau tadi tu. Lau perkataan walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzaba, itu wa jawabu lau mahdzufun, dihazafkan, tak disebut dengan jelas, iaitu maksudnya apa? Lau la ai la ra'au, nescaya mereka akan melihat, iaitu tak kala orang zalim ini melihat, ketika mereka itu melihat azab,
bahawa mesti mereka akan lihat ma la yusafu. Mana azab Allah ni sangat dahsyat. Azab Allah ini ma la yusaf, yang tidak boleh disifatkan, yang tidak boleh digambarkan, minal hauli wal fadha'ati, kerana sangat dahsyat. Al-haul, huru hara dia, wal fadha'ah, syana'ah, ada teruk sangat. Fadha'ah ni dahsyat sangat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tak begitu tuan-tuan sekalian. Bila Allah sudah gambarkan orang-orang zalim tu di hari akhirat kelak, tak kala mereka ini melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya mereka ini akan sedar, akan melihat bahawa annal quwwata lillahi jami'an, bahawa semua kudrah itu, kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya. Tapi kehendaknya adalah kita dari sekarang ni kena yakin dah annal quwwata lillahi jami'an. Pertama. Yang keduanya bahawa azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat. Bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu azabnya sangat pedih. Sekarang ni kena yakin dah. Tak tunggu nak tengok lihat lagi. Kita kena faham waktu kehendaknya. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, ini kisah lanjutan orang yang mengambil anda dan minar ru'asa, orang yang mengambil sembahan di kalangan pemimpin. Ini cerita. Bukan nak jaga kita sampai akhirat. Kita dah taat ke dia nak jaga kita sampai akhirat. Kalau contoh dia lah, seorang pemimpin ni, kita ikut dia, kita togok dia tu, ini sama projek kita. Contoh je lah, tak kata dalam siapa ni kan, contoh saja andaian pemimpin ni baik ke tak baik, kita turut sama belakang dia. Dah boleh projek itu turut sama. Sampailah kita mati, dia jaga kita semua. Dah akhirat kena jaga juga. Contohnya atas dunia ni, nasib baiklah dia ni jaga kita semua. Lepas ke kita mati dia jaga. Alhamdulillah dah. Kalau kena begitu, dia jaga kita sampai mati, dah sudah duit je lah. Alhamdulillah. Tapi kepada orangnya bertempoh belaka dan tak ada pemimpin 60 tahun jadi ketua, jadi Perdana Menteri 60 tahun tak ada. Paling lama berapa tahun, 20 tahun, 22 tahun. Hilang kuasa habisnya. Okey, dia belaka. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena benar semacam waktu. Kena benar semacam waktu. Kena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat kita seterusnya ni bukan berkata keadaan itu. Kalau atas dunia sekalipun hidup jaga kita ni sebagai balasan kepada togoknya kita akan perintah dia ni. Ya, contohlah dia berkuasa 80 tahun, 90 tahun berkuasa. Kita ikut dia sampai kita mati dan dia pun jaga sama kita. Dan di akhirat pun ni nak jaga tu juga. Ni Quran kata ni. Tabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Tengok tafsir dia kata ai ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u id takkan ai tabarra ar-ru'asa'u minal atba'i, orang yang diikuti itu pemimpin itu akan berlepas diri daripada mengikut dia. Pemimpin itu akan berlepas diri daripada pengikut dia. Manakala atas dunia dia jaga kita sangat pun, dia akhirat dia tembak lari juga kali salah. Kali buat jahat dan sebagainya, kita tak boleh. Dia tak boleh kita ni.
Dia nak selamat diri dia juga. Dia salah. Lepas tu pengikut ni kata mu lah dulu ajak aku buat salah juga kan. Tu dia nak nafi tu. Jadi dia nak kerak lalu hubungan tu. Dia nak kerak hubungan tu. Sebab itu Quran menyatakan tak kala berlepas diri orang-orang yang diikuti, iaitu pemimpin. Dia berlepas diri daripada siapa? Minal ladzina taba'u, berlepas diri daripada orang yang mengikutnya. Inilah kita kena sedar tuan-tuan sekalian. Kena sedar dah ni. Carilah orang yang boleh kita turut dia atas dasar agama. Wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Iaitu hina ayanu, tak kala mereka ini tengok dengan mata dia sendiri. Tengok apa? Al-azab. Nampak dah depan mata dah. Tengok dengan mata lendir sendiri di akhirat kelak. Wa taqatta'at bihimul bainahum ar-rawabit. Wa taqatta'at bainahum rawabit. Wazalatil mawaddatu. Tak kala tengok azab. Wa taqatta'at bihimur rawabitu, telah terputus hubungan. Tak ada dah hubungan. Tak ada dah hubungan masa tu. Ini tu kroni kabel habis dah. Tak kira kabel wayar tak ada. Waktu hilang belaka dah akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Tuhan kata telah putus, hilang di antara mereka itu ar-rawabitu, hubungan. Tak benar kan, kita tak benar rasa mu siapa tau. Aku ikut mu. Mu pandai-pandai ikut aku nak ajak mu. Apa? Sedar sekarang ya. Wazadatil mawaddatu, dan hilanglah kasih sayang. Dulu kasih sayang mu agak aku. Mu tolong aku tolong mu. Mu sokong aku biar dia mu. Dan mu belajar aku belajar mu. Dan nampak tak tu? Masa tu hilang dah kasih sayang tu. Tak ada dah. Habis dah. Nak berhubung tak apa. Ni kerak ni. Kerak nombor telefon dah. Nombor telefon lagi tak mengingat pun. Kan? Tak ada dah. Tak safe lah. Buang dah diri tu. Tengok akhirat tu lah. Wa qala alladhina taba'u. Wa qala alladhina taba'u. Jadi bila begitulah perangai pemimpin, pengikut ni kata apa? Pengikut kata apa? Ni Quran cerita juga ni. Pengikut kata apa? Wa qala alladhina taba'u. Orang yang mengikut ni berkata, lau anna lana karratan. Ini cita-cita pengikut ni. Kalau dia ada raja'atan, ulangan, boleh balik tu, boleh balik karatan, boleh ulang balik kau dulu atas dunia ni tu. Raja'atan itu ai tamannal atba'u, iaitu bercita-citalah pengikut ni, lau anna lahum raja'atun, lau anna lahum raja'atan, sekiranya bagi mereka itu ada ulangan. Kau tengok bola ada ulangan tak? Tengok kau bola penalti pati guti. Sebab malam saya tengok separuh boleh. Sebab aku 12 tu tak nak setelah mengambil anak balik naik bah malam. Naik bah ke 5.10, ke 5.30 tu duit dah ambil. Jadi awal sikit lah. Tengok pagi tu 3-1 dah. Berhenti baca. Allah. Itu raja'ah. Kalau boleh bilang dia ni ada wah. Kena tengok wah tiga-tiga tu. Sama dah wah dengan hakikat sebenarnya. Kena tengok juga. Kena tengok dah kampung tu dengan sama dah. Kita tengok kampung ni sama dah. Setul tapi
degree persentuhan tu. Dah kita nak apa? Macam mana nak tentukan degree persentuhan tu? Payah kau. Kalau saya dekat ni, saya suti je nanti. Kalau bagi saya tak begini. Kita apa dah ni nak cerita buat rojak atas ni, ulang balik ya? Ulang balik. Kalau boleh ulang balik, pengikut ni kata, kalau boleh ulang balik, fana tabarra'u minhum, aku akan berlepas diri daripada pemimpin itu. Apa? Ni besar ni, tapi masa ni mana ada karrah, mana ada raja'ah. Tak boleh nak ulang balik dah. Tak boleh nak ulang balik dah tuan-tuan. Sampai nyesal sekarang. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka pada hari ini, akhirat dah ni, mereka berlepas diri daripada kami. Nak balas, tapi tak boleh balik dah. Boleh balas. Umur hari ni umur lari daripada aku. Kalau ada peluang lagi, aku nak umur lagi daripada bumi. Mana ada tu tuan-tuan sekalian, tak boleh nak balas dah, lepas dah. Dan nak kata tak boleh peringatan masa dunia dulu, masa ni sekarang ni, nak kata tak boleh peringatan. Kamu dah ni Quran kamu ni dalam surah Baqarah baru ayat ke 100 lebih kamu dah. Bukannya ayat ujung-ujung Baqarah kamu dah. Kena tengok balik ni. Dia kata law anna lahum raj'atan ila dunya la yatabarra'u min ha'ula'i alladhina adalluhumus sabila. Dia kata gitu. Kalau sekiranya dia kata boleh ulang balik ila dunia, nak balik kepada dunia tu, tamanna ni harapannya sia-sia. Dia angang-angang dia nak balik. Kalau aku boleh balik pula lagi, aku tak benar dah mu ni. Liyatabarra'u, untuk mereka berlepas diri daripada haula'i alladhina adalluhumus sabil, daripada mereka yang telah menyesatkan mereka itu daripada jalan yang sebenar. Ni akhirat ni kan, mu ikut aku atas, aku nak ajak pun mu ikut aku sendiri sebab mu nak harta juga. Dan balas itulah tuan-tuan sekalian. Kama tabarra'u minna, ay kama tabarra'a ar-ru'asa'u minal atba'i fi dhalikal yawm, fi dhalikal yawmil 'asib. Allahu akbar. Sebagaimana tabarra'a ar-ru'asa, telah berlepas diri ketua-ketua minal atba'i, dari pengikut-pengikut pada hari itu. Sebab apa? Hari itu hari mana? Al-'asib, hari yang sangat huru-hara, panas, kelang kabut, kalut. Hari yang sangat dahsyat tuan-tuan sekalian. Itulah ini ni tuan-tuan, gambaran di akhirat dah. Huru-hara dia berlepas diri. Itu berlepas diri daripada pengikut. Sebenarnya ni atas dunia pun begini kok. Kalau kita berkawan kan, tak susah. Nombor lagi dia. Nombor lagi dah dia, tak susah nombor lagi dah. Tak tahu siang. Sebab akhirat ni, buahara akhirat ni, pemimpin orang jahat. Nombor lagi daripada pengikut. Atas dunia ni kalau kita berkawan pun tak susah. Itu nombor lagi je. Ada pengajaran kok daripada ni. Ujian dia bila susah. Bila susah. Manalah tak kira hubungan kawan ke, hubungan adik-beradik ke, hubungan suami isteri ke, kalau tak betul-betul ikhlas, susah nak bohong kita. Tak nak senang tadi. Susah juga tuan-tuan sekalian. Ada keadaan begitu. Susah itulah ujian. Jadi orang mukmin ni susah pun dengan Allah, senang pun dengan Allah, kaya miskin dengan Allah belaka, sakit sihat dengan Allah. Itu baru betul rasa sayang dia, baru betul ketaatan dia itu tidak bertempat, tidak bertempoh, tidak berkeadaan tertentu. Itulah sebabnya hubbul mu'minin lillah, hubungan yang, kecintaan yang
sangat tinggi nilainya, tidak dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Ia murni, ia hakiki, dia ikhlas. Ia tak ada sepadan aku sembah Tuhan masa aku senang je, aku masa aku susah je aku cari Tuhan. Ini tak ada. Dia adalah hakiki. Itulah yang dikehendaki daripada orang mukmin. Qala ta'ala kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, ay annahu ta'ala kama arahum, sebagaimana Allah memperlihatkan mereka syiddata azabih, dahsyatnya azabnya. Kadzalika yurihim, begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum al-qabihah, amalan-amalan mereka yang buruk, nadamat, sebagai penyesalan. Amal kita atas dunia ni, kita menyesal kira-kira. Atas dunia ni sendiri pun perkara-perkara tertentu ni membawa penyesalan dah. Usah ke akhirat tu dahsyat lagi. Tertentu kita menyesal dah, Allah apalah, menyesal dah. Nadamatun syadidah, penyelesaian yang sangat dahsyat. Wa hasarat, kekecewaan. Tataraddadu fi sudurihim, yang berulang ni dalam hati dia ni. Taraddada, gimari fi sudurihim. Penyesalan yang tu, penyesalan. Dia hilang penyesalan, gimari semua. Penyesalan di akhirat ni dia dah macam atas dunia. Atas dunia saya aku lihat dah, okey dah. Lega dah. Akhirat yang taraddad, duduk menyesal bab sudah dak keluar penyesalan tu. Itu masuk tataraddadu fi sudurihim. Dak lepas dah. Penyesalan yang ni dak lepas dah. Atas dunia menyesal sesuatu, tak apa, insya-Allah boleh bagi, boleh bertaubat. Allah Maha Penerima taubatnya. Tapi di akhirat tataraddadu fi sudurihim ka'annaha syarrul jahim, seolah-olahnya penyelesaian mereka itu seperti bola-bola api al-jahim, neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar, ay laysa lahum sabil ila al-khuruj minan nar. Tidak ada jalan sabil, tidak ada jalan ila al-khuruj, untuk keluar daripada neraka. Bal hum fi azabin sarmadi, mereka pada azab, dalam azab sarmadi yang kekal. Wa syaqain abadiyyin, penderitaan yang abadi. Abadi itu bahasa Arab. Kekal abadi itu bahasa Arab ada. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, beberapa noktah yang kita sebut pada malam ini. InsyaAllah kita berhenti di sini. Ambillah beberapa pengajaran yang Allah telah berikan kepada kita ini, supaya menjadi panduan kepada perjalanan hidup kita seterusnya. Semoga berbahagia di dunia dan di akhirat insyaAllah. Dan pada minggu berikutnya insyaAllah ada kesempatan waktu, kita akan melihat beberapa sudut dari segi balaghah ni payah tuan-tuan sekalian ni. Tapi tak apalah, saya baca tuan-tuan sekalian faham ke tak, tak apalah, wallahu a'lam. Sebab balaghah ni benda payah. Ada kawan saya tu, dia tulis buku balaghah 600 muka surat. Dia kata, saya ingat dia kata asal ni 800, tapi tak tahu kata macam kedok ni keluar dari 900 muka surat bab balaghah ni. Dia tulis dalam bahasa Melayu. Dia kata ada jual ada Shopee, tapi apa dia cari tu macam tak jumpa mana. Nak tengok kau 600 muka surat tu. Masya Allah, itu balaghah. Nak faham ni bukan senang. Sebab itulah orang memahami bahasa Arab ni. Saya tak memahami bahasa Arab ni. Orang pandai ilmu balaghah, ilmu badi, ilmu macam-macam tu. Fahaman dia tak Quran ni lebihlah berbanding dengan kita ni. Dia menjiwai lah, sebab dia ada alat-alat tafsir Quran ni. Dia boleh seni-seni halus-halus lataif ni dia boleh faham lah. Kita kena belajar sikit-sikit. Tak qadar kita
Qadar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.